Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak ajar macam mana kita nak buat graf TPM dengan mudah dan cepat. Okey, so kalau ikutkan soalan, ini adalah soalan Teraya Negeri Pahang. Okey, 2021. Okey, so kita pergi terus kepada soalan. Okey, so kat sini apabila kita dapat soalan, kita tengok, okey, anda dikehendaki. Satu, dia kata menghitung TPM. So, dekat sini dia tak cakap, okey, TPM dalam RM atau TPM dalam unit. So, untuk jawapan nombor 1 ini, pelajar boleh pilih mana-mana. Boleh pilih mana-mana lah. Sama ada pelajar nak buat TPM dalam RM atau pelajar nak buat TPM dalam unit. Okey. So, yang kedua dia kata berdasarkan jawapan anda di 5.1, okey, di atas, lukis graf TPM pada kertas graf yang disediakan dengan menggunakan skala berikut. Okey, dia dah bagi skala. Untuk soalan ni, dia bagi skala. Okey, kalau dia tak bagi skala, macam mana? Kalau dia tak bagi skala, contoh dia tak bagi yang ni. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Okey, banyak soalan yang cikgu jumpa, dia memang tak bagi skala. Okey, so kita pergi satu persatu. Yang pertama untuk soalan ni, kita kira TPM. Okey. So, macam mana nak kira TPM? Okey, kat sini cikgu buat dua-dua TPM. So, kat sini cikgu tulis TPM dalam, okey, TPM dalam unit. Okey, TPM dalam unit. So, pelajar kena ingat dia punya formula dia, iaitu kos tetap. Ni tak boleh lupa pelajar. So, masa exam tulislah formula dia. Okey, bahagi dengan margin caruman seunit. So, margin caruman seunit ni apa? Margin caruman seunit adalah harga jual tolak dengan kos berubah seunit. So, masa exam, sila tulis penuh. Jangan tulis MCS macam cikgu tulis. Tapi tulis margin caruman seunit. Okey, tulis penuh. Okey, so kita pergi tengok. Okey, kos tetap. Kat mana kita nak cari kos tetap? Okey, kos tetap yang diberi dalam soalan ini iaitu 750. Okey, tambah dengan 250. So, kos tetap dia berapa? So, kos tetap dia adalah 1000. So, ini adalah kos tetap lah. Okey, kos tetap. So, kos tetap dia adalah 1000. Okey, bahagi dengan margin caruman seunit. Margin caruman seunit itu adalah hasil daripada harga jual. So, mana harga jual? So, pelajar boleh baca kat atas. Okey, harga jual RM4.50. So, RM4.50 tolak dengan kos berubah seunit. Okey, so mana kos berubah seunit? Okey, so kos berubah kat sini. Okey, so kos berubah dekat situ. So, kos berubah dia adalah, okey, sila kira, tambahkan semua tu. Okey, so pelajar akan dapat RM2.50. Okey, so dapat RM2.50. So, pelajar akan dapat jawapan berapa? Okey, 500 unit. Okey, so maksudnya TPM dalam unit dia, okey, TPM dalam unit adalah 500 unit. Ini penting bila kita nak buat graf, kita kena tahu kedua-dua. So, untuk menjawab soalan nombor 1, pelajar sudah dapat 2 markah jika pelajar kira TPM dalam unit ini. Okey, tapi untuk menjawab soalan kertas graf, untuk menjawab graf, pelajar sepatutnya mengira. Okey, pelajar perlu mengira. Okey, kedua-dua. Satu lagi, pelajar kena kira apa? Kena kira TPM dalam, okey, dalam RM. So, formula dia juga sama. Okey, cuma beza dia adalah TPM dalam RM. Okey, kos tetap. Okey, bahagi margin caruman seunit. Okey, darab dengan SG, harga jual. Okey, so darab harga jual. So, 500 tadi yang kita dah kira awal tadi. Mana 500? Yang ini 500 unit.
pelajar darabkan dengan RM4.50. So, pelajar akan dapat RM2250. Okey. So, ini penting untuk mengira atau untuk kita buat graf. Okey. So, itu penting sangat untuk kita buat graf. Kalau sekadar untuk menjawab soalan yang pertama, okey, untuk menjawab soalan yang ini, cukup sekadar pelajar jawab sama ada nak buat TPM dalam unit atau TPM dalam RM. Okey. So, kita pergi tengok yang seterusnya. Dia kata anda perlu labelkan, okey, anda perlu labelkan semua garisan graf, tunjukkan titik TPM, kemudian loretkan kawasan untung atau rugi. Okey, so kat sini cikgu cuma nak ajar yang ringkas yang ringkas untuk kita buat graf. Okey. So, yang pertama, bila dia bagi kertas graf, okey, dalam exam dia bagi kertas graf macam ni. So, apa yang perlu pelajar buat? Okey. So, dia ada pelajar perlu buat garisan lah. Okey, garisan untuk di paksi Y dan di paksi X. Okey, so macam cikgu buat ni. So, pelajar cuma gariskan. Okey, pelajar gariskan untuk buat graf. Okey, pelajar gariskan. Okey, untuk soalan ni, cikgu tak guna, tak nak cikgu andaikan bahawa dia tak bagi skala. Sebab banyak soalan dia tak bagi skala. Okey, tapi dalam soalan ni dia bagi skala. So, anggap saja macam contoh kat sini dia tak bagi skala. So, macam mana kita nak buat kalau dia tak bagi skala? Okey. So, contoh dia macam ni lah. So, pelajar gariskan. Okey. So, dekat paksi, ini kita panggil paksi Y lah. Okey, kat atas ni paksi Y. So, kat paksi Y ni kita akan rekod, okey, hasil ataupun kos. Yang ini RM lah. Okey, dekat paksi Y ni kita akan rekod unit atau kuantiti pengeluaran lah. Okey, unit pengeluaran. Tak nampak sikit. Okey. So, sekarang ni macam mana kita nak buat TPM ni dengan senang. Okey, yang pertama, okey, pelajar boleh salin dia punya nota. Okey, yang pertama, syarat dia. Syarat dia. Bila kita nak buat graf, okey, syarat yang pertama, mesti kita lukis, okey, lukis titik TPM. Okey, titik TPM. So, titik TPM ni mesti ada TPM unit dan TPM graf. TPM unit dan TPM RM. Okey, so ada dua ni. Okey, so mesti ada dua. Tadi yang kita kira kat atas tu. Okey, so mesti ada kedua-dua tu. Yang kedua, kita akan buat, kita kena ingat bahawa garisan jumlah hasil, okey, garisan jumlah hasil. Okey, garisan jumlah hasil sama dengan kosong. Okey, yang ketiga, okey, kita akan buat garisan kos tetap. Okey. So, garisan kos tetap. Yang keempat, kita akan buat, okey, garisan, okey, jumlah kos, okey, bermula dengan kos tetap. So, pelajar ingat step ini untuk buat graf dengan senang. Okey, so pertama, okey, kita tengok kita punya kertas graf. Okey. Okey, kertas graf sekarang ni kat bawah ni kita letak kosong. So, sekarang ni TPM dalam kita nak buat skala dia. Okey, kalau katakan dalam soalan tu dia tak bagi skala. Okey. So, pelajar tengok TPM dalam RM. Yang ini TPM dalam RM. So, nilai ini mesti ada dalam kita punya paksi Y. Okey. So, pelajar
terpulang pelajar nak guna skala mana. Itu kalau dia tak bagilah. Kalau dia tak bagi, so pelajar boleh terpulang kepada pelajar nak buat yang mana. Macam contoh kat sini cikgu guna, cikgu buat katakan kat sini 500. Ini andaian. Sebab tu kalau kita buat graf, bila dalam exam, kita nampak kawan sebelah buat kecil, kita buat besar. So pelajar jangan risau. Sebab kecil ke besar tu dia bergantung kepada skala. Okey, melainkan dalam soalan tu dia memang dah siap-siap bagi skala. Okey, so kalau dia siap-siap bagi skala, sepatutnya semua mesti sama saiz lah. Okey, so kat sini 2. Okey, 2000. Okey, so 2000, 2500. So cikgu kena tarikkan sikit cikgu punya kertas graf ni. Okey, saya punya Pak CY ni saya kena tarik sikit, bagi panjang sikit. Okey, so 2000. Kat sini saya punya 2500. Okey, so 2500. Okey. So sekarang pelajar tengok kita punya TPM dalam RM kita adalah 2250. Maksudnya dalam skala Pak CY ni, so pelajar mesti ada nilai 2250. 2250. Okey, so kat mana 2250? So kita boleh buat anggaran lah kat atas tu. Okey, so 500, 1000, 1500, 2000, 2500. So saya punya 2250 itu lebih kurang dekat sinilah 2250. Okey, so yang seterusnya kita pergi tengok untuk Pak C X. Pak C X kita mesti ada nilai 500 ini. Okey, so kat sini pelajar nak buat skala berapa terpulang. Cikgu tekankan kalau dia tak beri skala, so pelajar boleh guna pelajar sendiri punya skala. So contoh cikgu letak sini 100, so cikgu letak 200 lah. Okey, sini 200. Okey, sini 400. So sini 600. So sini 800. So kalau kita buat graf, pastikan kita punya nilai tu lebih sikit daripada kita punya titik TPM, supaya TPM kita tu dapat kita tunjukkan dia punya keuntungan atau kerugian. Okey, so sekarang ni bila kita dah ada titik TPM tadi, okey, kita dah buat skala tu. Okey, so sebelum tu kita tengok yang kat bawah dulu. TPM dalam unit cikgu kat bawah mana? Kat sini saya punya 500. Okey, kat sini. Okey. So, apa yang kita nak buat? Okey, sekarang kita akan cantumkan. Okey, titik antara titik ni. So, kita cantumkan. Ni nampak cikgu buat titik dia. Kita buat, kita panggil garis putus-putus. Okey, so kita pergi ke sebelah sini. So, dia sebenarnya sangat simple. Okey, kalau pelajar buat sendiri, okey, carilah soalan, cuba buat. Okey, dia sangat simple dan senang dan sekejap sahaja sebenarnya. Sangat sekejap. Janji pelajar ingat formula macam mana nak kira TPM. Okey, so sekarang, okey, mana TPM? Ini adalah TPM. Nampak tak? Ini TPM. Sekarang kita dah ada titik pulang modal. So, di mana TPM RM bercantum dengan TPM unit. So, itu adalah titik TPM. Okey, cikgu padam dulu sebab cikgu nak buat garisan nanti. Okey. So, sini titik TPM tu. Okey, so kita balik kepada kita punya syarat tadi. Yang pertama kita dah lukis. Okey, yang kedua, garisan jumlah hasil. Okey, garisan jumlah hasil sama dengan kosong. So, apa maksudnya sama dengan kosong? Okey. Bukan sama dengan kosong. Sorry, dia bermula. Bermula dengan kosong. Okey. Bermula dengan kosong. Okey, so ambil pembaris pelajar. Okey, pelajar tengok. Okey, mana kosong. Okey. So cikgu tunjuk kat sini.
So ni nilai kosong dia. So dia mesti lalu titik TPM. Maksudnya macam tu lah. So dia mesti wajib lalu. Wajib lalu. So pelajar pandai-pandai lah letak pembaris tu bagi tepat sikit. So pelajar buat garisan. Okey, so garis. So cikgu tu nak macam sengit sikit tapi tak apalah. Okey, so itu kita panggil, ini panggil apa? Ini adalah garisan jumlah hasil. So pelajar kena label. Okey. So garisan jumlah hasil. So wajib label. Kalau pelajar lukis tapi tak label, tak ada makna. Okey, kemudian yang dah settle yang kedua, yang ketiga kos tetap. Okey, mana kos tetap? Okey, kos tetap tadi kita dah kira mana kos tetap. Ini kos tetap kan? Okey, yang ini kos tetap. Kos tetap dia adalah 1,000. So kita pergi tengok mana 1,000. Kat sini 1,000. So ambil saja pembaris. Okey, so kita letak, kita gariskan. Okey. So pelajar gariskan. So dah selesai. So labelkan. Okey, kos tetap. Okey, kemudian last sekali. Sekejap je kan. So last sekali, garisan jumlah kos bermula dengan kos tetap. Okey, so kita tengok. Okey, jumlah kos. Okey, mana jumlah kos? Okey, so ini jumlah kos tadi. Okey, so mesti pelajar kena ingat wajib lalu ikut titik TPM. So pelajar letak je situ. So pelajar akan lalukan dia melalui TPM. So graf cikgu tu tak berapa cantik kat atas sebab saya punya skala tu agak besar lah. Tapi tak ada masalah tak ada masalah. So nak bagi dia mesti lalu. Okey, kalau tak lalu dia tak jadi. Okey, so kita okey. So nampak kos garisan tu bermula dengan kos tetap dan dia mesti lalu juga TPM. So selesai. So ini kita panggil apa? Ini garisan jumlah kos. Okey, sebenarnya pelajar sudah selesai. So kalau kata soalan minta pelajar labelkan. Okey. Kurangan atau lebihan. Okey, sebelum tu cikgu label dulu titik TPM. Okey, so pelajar kena labelkan ini adalah titik TPM tadi. Okey, so jika soalan minta pelajar untuk tunjukkan keuntungan atau kerugian. So dekat bawah ni, cikgu tukar color bagi nampak sikit. Okey, so kat bawah ini adalah kerugian. Sebab apa kerugian? Sebab garisan jumlah kos, pelajar tengok garisan jumlah kos lebih tinggi daripada garisan jumlah hasil. So kat sini kita panggil ini kerugian lah. Kalau dia suruh label, so kat mana kerugian? Okey, kat situ kerugian. So keuntungan mana keuntungan? Keuntungan apabila jumlah hasil lebih tinggi daripada jumlah kos. So kat atas ni adalah untung. So cikgu punya ruang untung tu kecil sikit sebab cikgu skala saya tu agak besar. Okey. So tapi bila pelajar nak buat, pelajar pastikan pelajar punya skala tu lebih panjang sikit lah. Okey, kos hasil. Maksudnya kalau kata kita punya TPM dalam RM kita kat sini. So pastikan kita punya ada lebih lagi kat atas. Baru graf kita cantik. Okey, itu sahaja. Okey, cara untuk membuat graf dengan cepat dan mudah. Okey, good luck. Terima kasih.